Okay. Hello guys, sorry. Oh, tak apa. Okay. Sekejap. Oh, Syaril dekat mana? Kat rumah ini, anak ada ni, Oh, dia ya tak ke? sekolah ini. So, harap-harap okey lah, takut dia bising pula. Oh, okay. Should be okay lah. Hmm. Alright. So, just nak bagi tahu yang kita punya session adalah 40 minit and it's 40? recorded. Alamak, macam talk show betul 40 minit ni. Tak, kita akan buat less than that lah. Less than that. Okay. Okay. So, everyone ready? Yes. Alright, so kita start Alright, Alhamdulillah, kita cukup bertuah hari ini kerana bersama kita adalah orang yang popular dalam bidang industri dan hiburan. Beliau sangat aktif dalam pengacaraan dan merupakan pembaca berita di RTM. Saya memperkenalkan Tuan Syahril Sarafuddin yang merupakan tetamu jemputan kita pada hari ini. Apa khabar Tuan Syahril? Khabar baik, apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Tuan Syahril kerana kesibukan Tuan Syahril. Di dalam kesibukan Tuan Syahril, Tuan sudi untuk bersama kami pada tengah hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, kita bersama 3 rakan saya lain iaitu Fika. Hello, Assalamualaikum. Saya Fika. Okay. Nas Adila. Okay, dengan Koyum. Ya, saya. Saya dekat dalam kod pinjam mahkamah sekejap. Alright, sure. Saya akan mulakan soalan yang pertama. Boleh tak Tuan Syahril ceritakan latar belakang Tuan Syahril dan bagaimana Tuan Syahril boleh terlibat dalam industri dan hiburan ini? Silakan Tuan Syahril. Baik, terima kasih Sazrina. Apa ni, sebelum tu, you all untuk subjek apa ni sebenarnya? Okay, so ini untuk subjek Introduction to Media and Communication. So student degree, master? Degree. Untuk degree. Okay, baik. Okay, terima kasih Sazrina, saudara Koyum, saudari Afikah dan juga saudari Dila untuk jemputan pada pagi ini. So tanya tadi tentang background saya. So saya Syahril Sarafuddin, bertugas di RTM lah sejak tahun 2009 sampai sekarang. So currently tengah sambung belajar juga sebenarnya. I'm student sama macam you all juga dalam bidang Master of Multimedia Journalism dekat UUM. Ada lagi setahun lah untuk habis. So sambil sambung belajar tu saya cutilah dengan media sekarang ni selama 2 tahun. So hanya ke RTM untuk on air sekali-sekala je lah. So background saya lebih kurang itulah 2009 saya mula bertugas di RTM sebagai wartawan, 10 tahun sebagai wartawan dan sekarang saya dah beralih ke unit lain sebagai penerbit pula untuk program-program talk show di RTM lah sampai hari ini. Itulah antara sedikit latar belakang saya. Okay, baik. So, saya ada buat research sedikit. So, saya tengok yang sekarang Tuan Syahril dia penerbit sebagai B401 B401 Sorry, Penerbit B401. B41, B41. B41. Yang tu Ya, betul. Oh, okay. So, saya akan beralih kepada soalan yang kedua. Menurut Tuan Syahril sendiri, apakah halangan ataupun challenges terbesar yang industri hiburan kita sedang alami sekarang? Industri hiburan ke industri media? Industri media. Media. Okey, baik. Cabaran bagi saya sebab kalau kita belajar media kan, tuan-tuan perempuan pun belajar media juga. So bagi saya media ni transisi dia, kita berada pada zaman keempat media. Kalau perasan awal-awal dulu kemunculan media kita sebut sebagai traditional media. Lepas tu beralih kepada digital media. Lepas tu sekarang kita berada pada fasa social media. Ke depan nanti kita dah mula melangkah masuk ke fasa yang disebut sebagai media extension.
media yang lebih hebat lagi selepas ini. That's why kalau kami contohnya case study-nya kalau saya kerja di RTM, mungkin saya boleh sebut kalau di RTM dulu kita tak ada pesaing sangat traditional media, orang tengok TV ataupun orang beli surat khabar, maka senang kita menguruskan satu platform saluran penonton yang sama. Lepas tu media tradisional dah mula banyak ada TV3, ada Astro, ada NTV7, TV9, dah banyak. Dan kita beralih pula kepada digital media. Semua media masing-masing ada website sendiri, betul tak? Ada Sinar Online, ada BH Online, ada Utusan Online, NST Online. Bahkan media TV pun kita dah beralih kepada digital. Itu era kedua, settle dah semua. Sekarang kita masuk ke era ketiga pula, era yang disebut sebagai media sosial. So media sosial ni cabarannya besar sebab kita tak bersaing di antara rakan-rakan media, tapi kita bersaing di antara netizen, disebut sebagai citizen journalism. Orang ramai yang tengok apa-apa berita, mereka melaporkan di media sosial seolah-olah mereka juga sebagai wartawan. Jadi media hari ini dia tak bersaing dengan rakan-rakan media sahaja, dia bersaing dengan orang ramai yang juga menjadi wartawan sebagai citizen journalism. Dan ke depan nanti saya sebut sebagai media extension. Media extension ni dia lebih kepada teknologi pula. Selepas ni kita dah masuk dah sekarang, cuma dia belum meluas lagi. Kita masuk ke era AR, augmented reality, ER disebut extended reality, MR mixed reality, AR artificial intelligence. Kita dah mula masuk ke arah itu. Sebab itu kalau tengok sekarang ni Astro Awani dah ada penyampai berita AI mereka, tak perlu manusia, AI pun boleh sampaikan berita. Fly FM, radio, DJ, AI pertama katanya. So tak perlu menggunakan manusia. Robot, AI, teknologi ni sendiri pun dah boleh menggantikan kepakaran ataupun bakat-bakat kita. Cuma sejauh mana ia berfungsi, itu discussionnya panjang lah. Itu yang saya nak sebut, cabarannya berbeza-beza. So sekarang kita dah lepas dah, era tradisional ni dah habis dah. Era media digital pun sebenarnya makin habis. So sekarang kita masuk pada fasa media sosial dan kita nak beralih kepada media extension selepas ini. So cabarannya sangat besar dan semua rakan-rakan media, organisasi media yang besar-besar dekat Malaysia sedang, kalau dalam bahasa Melayu disebut sedang beradaptasi dengan keadaan itu. Kalau kita tolak terus, kita tak masuk, risau takut kita ketinggalan. So semua media sekarang ni tengah mula beradaptasi dengan media extension ni supaya kita tak ketinggalan. Kalau ke depan ni maksud saya tak lama, dalam 5 ke 10 tahun nanti kita dah memang betul-betul berada pada fasa tu. So kalau kita masa tu baru nak belajar guna AI, nak belajar guna AR, masa tu kita dah ketinggalan dengan netizen dan citizen journalism selepas ini. So itu jawapan saya lah kalau you all tanya tentang cabaran media hari ini. Jadi netizen tu termasuk dengan influencer kan? Sama. So kalau kita tengok influencer kan, sebab kita tengok influencer pun diorang tidak ketinggalan untuk bagi dia punya pendapat on certain issue kan. So actually challenges dia adalah lagi besar lah kan. Betul. Alright, so move on to next question di mana Cik Koyum yang akan tanyakan lah. Silakan Cik Koyum. Cik Koyum jangan susah-susah Senang je. Saya nak tanya, ini berkaitan dengan Tuan Syahri punya pengalaman lah bekerja dalam bidang bidang komunikasi ni. Apa antara pengalaman yang tak dapat Tuan Syahri lupakan sepanjang berkecimpung dalam bidang ni? The memorable yang unforgettable moment lah sepanjang bekerja. Pengalaman Cik Koyum pengalaman tu banyak lah. Cuma kalau dari sudut wartawan ataupun media industri, pengalaman membuat liputan tragedi bencana di luar negara bagi saya tu antara yang besar lah. Kalau dekat Malaysia ni biasa kita cover semua kan. Cuma kalau dekat luar negara tu kita tak bersaing dengan citizen tadi. Perasan tak? Kalau dekat Malaysia ni apa-apa berlaku, kemalangan ke apa-apa ke, dekat media sosial akan cepat je benda tu sebab semua orang ada akses untuk benda tu. Tapi kalau dekat luar negara kadang-kadang kita tak ada akses. So kita terpaksa ambil berita-berita bahan di luar negara. So saya terlibat ada 2 senario besar sebelum ini. Kalau you perasan tahun tak salah saya tahun 2013 ke 2014, masa tu peralihan kuasa dekat Mesir. So saya dihantar untuk Egypt Spring. Dia bukan yang negara-negara lain. Egypt masa tu kerajaan tengah digulingkan. Jadi kerajaan Malaysia dia panggil evakuasi. Dia nak ambil semua
pelajar-pelajar Malaysia dekat Mesir tu untuk dihantar pulang. So masa tu ATM hantar pesawat Charlie C-130 tu untuk bawa pulang pelajar lah. So kita orang dihantar ke situ, ingatkan pergi 2-3 hari balik, rupanya terkandas dekat sana 3 minggu duduk dekat airport saja, tak boleh nak akses semua. So itu pengalaman dekat luar negara yang itulah. Yang second one 2015 saya diminta untuk buat liputan haji pada tahun 2015. Then surprisingly liputan haji itu bertukar menjadi liputan tragedi. Kalau Cik Koyum ingat kren Banjir tumbang besar dekat atau, bukan banjir, kren yang kren tumbang Kren dekat tumbang. Masjidil Haram tu. So saya kat sana. So kita Oh. orang habis solat Jumaat, balik ke maktab penginapan, hujan lebat. Lepas tu kren tumbang, habis ribuan jemaah haji meninggal dekat situ. So jemaah Malaysia masa tu ada 8 orang terkorban. So dia jadi liputan tragedi, dia tak jadi liputan haji dah. Tragedi ni maksud saya apa? Kita kena buat pengecaman mayat, dia kena buat cooling down dekat sana. So scary lah tuan-tuan dan puan. Perkara tu. Dan habis saja dekat Mekah tu, kita orang bergerak ke Mina. Kalau you ingat, ada rempuhan di Mina. Rempuhan di Mina ni mereka ramai-ramai tak ikut arah, so rempuh, beratus yang meninggal, dan salah seorangnya rakyat Malaysia meninggal juga dekat situ. So dekat luar negara tu antara liputan tragedi yang paling tak boleh dilupa lah. Kalau dekat Malaysia kan Cik Koyum, saya rasa pengalaman besar adalah kalau kita sebagai media membuat liputan-liputan diraja lah. Sebab kalau liputan peringkat PM semua ni dia biasa. Kalau diraja ni contohnya kami di RTM ni alhamdulillah lah, sebab dia media rasmi kerajaan. So apa-apa istiadat ataupun program-program istana, memang RTM akan diberi ruang lah untuk mengepalai sesi-sesi istiadat. Jadi alhamdulillah saya antara yang dipilih untuk buat ulasan-ulasan diraja. So kita nak kena ingat semua nama raja, istiadat tu bagaimana berlaku, dan itulah antara part-part momen yang saya rasa sangat bernilai lah sebagai seorang wartawan. Macam Tuan Syaril sendiri pernah terlibat dengan the latest one, kita punya PRU tahun lepas. Tahun lepas saya kerja dekat RTM ni dah 14 tahun. So saya terlibat dengan 2 PRU besar lah, 2013, 2014. 2014, 2015. Latest 2015. PRU 14 dan PRU 15. PRU 14 dulu saya baru masuk RTM. Jadi masa tu saya sebagai reporter. So saya bertugas di lapangan lah, cari bahan, ikut PM dan sebagainya. PRU lah saya bertugas sebagai host dekat studio. So masa tu kita orang buat program daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4.30 pagi. 8 pagi sampai 12 malam sampai tengah pagi. Itu pun tak settle lagi sebab tidak ada parti yang boleh membentuk kerajaan. So kami di RTM kena bersiaran sampailah kerajaan dibentuk. So ada 2 pengalaman tu lah Cik Koyum. Okey. Saya ada lagi satu soalan, tapi saya rasa saya reserve soalan saya ni untuk last sebab dia untuk ending. Saya pass dekat Puan Dila. Puan Dila mute. Puan Dila mungkin mute saya rasa. Oh tak mute tapi tak ada audio. Tak ada audio. Dengar tak? Dengar. Kalau macam tu, saya je lah. Mungkin start dulu. So my question is, sebagai seorang yang bekerja dalam industri media, macam mana how the teknologi sekarang memberi kesan kepada Tuan Syaril bekerja? Since that Tuan Syaril pun bagi tahu tadi like a lot of challenges macam AI, banyak like modern technology. So does it affect the way you work? Of course, teknologi is actually sangat-sangat membantu lah. Sebab dulu kan mungkin saya boleh cerita gambaran pengalaman lah. Saya masuk RTM tahun 2009. Masa tu teknologinya tak begitu canggih. Teknologi ada, cuma tidaklah terlalu canggih lagi. Dulu-dulu telefon pun tak boleh shoot guna telefon sebab mungkin dia punya lens dia tidaklah secantik sekarang ni. Dulu-dulu kan tuan-tuan puan, kalau perasan kan, kalau kita buat liputan di luar negara sebagai contoh, ramai yang pergi Cik Koyum reporter pergi, bawa kamera besar. Lepas tu bila nak hantar gambar kalau dekat luar negara, you kena bawa visual yang you shoot tu ke mana-mana media dekat sana. Contohnya kalau kita ikut PM ke Australia, kita dah ambil visual PM ni dengan kamera besar tu. So kita tak boleh hantar melalui internet macam tu. So
tape tu dia nak kena bawa pergi ke Australian punya TV kat sana, kita kena booking line, bayar cash dekat situ. So dia akan pumpkan bahan tu kepada RTM dan kita akan dapat bahan tu di RTM. Punyalah dia punya complicated dulu punya proses. Dan lepas tu kita beralih kepada era media digital tadi, internet tadi. Internet dah sedikit okey dah. Maksudnya kita kena sewa line internet dekat sana, kita shoot visual cantik-cantik dan kita boleh hantar melalui internet. Dulu internet kalau kami media dia ada satu, dia bukan apps, dia panggil dia sewa satelit punya part. Sebab dulu kalau visual yang sizing besar, you tak boleh hantar dengan email, you tak boleh hantar melalui apps. Masa tu tak ada apps pun. So kita kena sewa satelit, kita kena bawa satu alat, tembak ke satelit dan hantar ke RTM. Lepas tu baru masuk ke era media sosial. So sekarang ni Cik Koyum, Ustaz Rina, Dila, Sharifah, kalau kita pergi overseas kan, dulu 5-6 orang. Sekarang hanya pergi 2 orang atau seorang saja. Sebab kita boleh shoot guna telefon, kita boleh hantar directly melalui Telegram yang gambarnya tak pecah langsung, dan kita boleh live daripada sana terus ke kaca TV hanya menggunakan telefon. So teknologi itu benar-benar membantu dari sudut kepantasan dan juga kecekapan kita membuat liputan. Itu dari sudut liputan lah. Even dekat Malaysia pun RTM kalau kita guna kamera yang besar tu, you belajar kan, ada kamera yang betul-betul yang menggunakan tape lah, DVC dan sebagainya. Itu kamera-kamera besar tu biasanya kita bawa untuk assignment yang paling high ranking lah, macam Agong atau PM, sebab kita nak dapat kualiti. Tapi kalau assignment biasa, kebanyakannya ada yang guna telefon, dipanggil Mojo. You belajar juga kan mobile journalism, memang kita practice benda tu. Mobile journalism ni very easy lah. Reporter tu pergi bawa tripod, bawa mikrofon, bawa telefon, bawa power bank, then settle. Dia dah boleh buat kerja dah. Kat sana boleh buat story, kat sana boleh hantar story dan sebagainya. So teknologi tu dia betul-betul membantu. Cuma dari sudut pementasan ataupun presentation kita di kaca TV, ini yang saya sebut teknologi yang disebut sebagai media extension tadi. Kita Afikah tanya soalan tadi kan. Kita sebelum ni kan kalau kita pergi buat liputan, ramai kan reporter kat situ, ada beratus reporter kat situ. So kadang-kadang semua orang dapat input yang sama. So presentation tu sebenarnya yang membuatkan kita dipilih untuk ditonton ataupun tidak. Sebab kalau era sekarang ni dia tak ada era scope dah, Cik Koyum. Dulu siapa pergi cepat maka dia boleh scope kan. Dia keluar TV dulu, yes. Kalau paper tu kalau dia dapat buat headline dulu, dia akan jadi bangga gila sebab dia media pertama sampai. Tapi era hari ni dah tak ada scope dah, Cik Koyum. Kenapa tak ada scope? Sebab by the way you PC, contohnya PM buat PC, dah live. Semua media dah paparkan benda tu secara langsung. So sudah tak ada media yang boleh scope. Sebab kalau live tu 10 minit ataupun sejam tu ayat boleh dengar A to Z. So dia tak ada istilah scope sekarang ni. Cuma istilahnya presentation yang macam mana yang boleh menarik hati penonton. Itu yang datang AR, yang datang grafik, yang datang augmented reality. Daripada apa yang diceritakan tadi, mereka koreografkan semula dan kita pentaskan semula di TV ke, di media sosial. So kalau you dapat buat presentation yang bagus, itu sebenarnya boleh menarik perhatian orang untuk tengok. So bagi saya sekarang ni, dia bukan era scope, dia bukan era yang pantas. Sebab semua benda memang akan diketahui on the dot, on the spot, by split second semua akan tahu benda tu. Cuma kita punya cabaran adalah dengan teknologi yang ada ni, macam mana kita nak cantikkan presentation kita. So itulah antara part yang kritikal lah hari ni. Okay. Thank you so much for answering the question. Sure. Dila ada audio? Tak ada jugalah. Dila guna ni ke? Kalau guna earphone biasanya ada yang tak detect. So you just buka je earphone tu directly to your phone je. Tak ada juga. Tak dengar lah Adila. Okay, Adila boleh keluar dan masuk semula. Mungkin. Cik Koyum dah bekerja ke Saya sedang bekerja. Tengah ada court. Saya lari sekejap kawan mahkamah lah. Sama belajar part time lah. Betul. Bagus. Okey, alhamdulillah. Dila dah dengar. Boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, first of all, saya sangat mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Syahrir kerana meluangkan masa. Saya
juga sangat impress dengan Tuan Syahril sebab sebelum ni saya dilingkungi oleh coach-coach yang perempuan saja. Selalunya kisah inspirasi ni daripada perempuan je. So hari ni baru saya macam terbuka mata how wonderful impact you to me lah, especially because I can see that you still study in master kan. And then you pun ada Tuan Syahril juga ada keluarkan buku The Art of Professional MC tu. So sangat impressed. And then tahniah untuk kejayaan Tuan Syahril untuk APC tahun 2022. Dalam Tuan Syahril sangat sangat hebatlah juggling within your career, your studies and your family to your Suri, Awash and Suci. So you are good daddy. And then so saya nak teruskan dengan soalan saya sekarang. Okay, bagaimanakah Tuan Syahril? Alamak. Teruskan. Okay. Sorry, one. Suri ni, Allah. Awak sebut nama dia tadi, dia datang dah. Ingat dia panggil kot. Mana? Lebih kat sana. Okay, sorry. Okay, let's go. Okay, Tuan Syahril, saya nak tanya, soalan saya, bagaimanakah Tuan Syahril dapat memastikan bahawa laporan-laporan sebagaimana yang Tuan Syahril cakap tadi, Tuan Syahril ada involved dengan PRU 14 kan sebagai reporter. So macam mana Tuan Syahril dapat memastikan bahawa laporan-laporan yang dibuat ketika itu adalah tepat dan mencapai objektif tanpa dikuasai atau dipengaruhi oleh persepsi, emosi, perasaan ataupun imajinasi ataupun prasangka sendiri yang boleh memberi impact kepada netizen ke pada audiens yang membaca laporan Tuan tu. Boleh Tuan jelaskan sikit ke? Baik, terima kasih Adila. Dia punya puji dulu, tapi dia punya soalan susah betul. But anyway, thank you for your compliment tadi. Soalan tadi tuan-tuan perempuan, dari sudut mungkin saya boleh rumuskan dari sudut media ni yang paling utama adalah ketepatan dan juga kesahihan berita. Kami di RTM kan, jujur saya cakap, kita orang sebenarnya sepatutnya tak boleh buat salah. Sebab kalau media swasta ataupun media lain, kalau mereka nak laporkan sesuatu berita, kalaulah in case semua media kita ada etika kan, tidak boleh melaporkan berita yang salah. Tapi kalau tersalah, kadang-kadang mereka boleh buat permohonan maaf dan benda tu settle. Tapi kami di RTM, kalau kita buat salah, dia punya domino effect dia punya rantaian kesan dia panjang. Contohnya, kenapa you tak check mana prosesnya, mana SOP-nya, dan kenapa ini berlaku, dan bukan setakat kena buat surat tunjuk sebab. Bahkan kalau kesalahan tu besar, pegawai tu boleh digantung atau dibuang kerja. Sebab bagi kita, bila kesalahan tu, dia bukan kesalahan individu, dia kesalahan organisasi, dan juga dia boleh dimanipulasi oleh sesetengah penonton, disebut sebagai itu adalah kerajaan punya say. So itu yang bahaya kalau kita dekat RTM. Sebab kita media kerajaan. So apa yang keluar tu ibarat itu mata dan juga lidah kerajaan. So kita tak boleh buat salah. So bila kita sebut tak boleh buat salah kan Adila, dia jadi satu part yang mencabar adalah bila tak boleh buat salah, kita kena check, recheck dan recheck. So proses check, recheck tu memerlukan masa. So bila masa tu, itu yang jadi kadang-kadang orang lain dah keluar dekat TV, kita lambat sikit. Kita tak keluar-keluar lagi sebab proses tu membuatkan kita ambil masa sikit. So contohlah tuan-tuan puan, bila berlaku sesuatu keadaan dekat luar, dah viral ni, RTM tak keluar lagi sebab kita kena komentari dulu, betul ke tak macam ni. So nak kena susun ayat dulu dan baru kita keluar. So that's why sekarang ni kalau kami di RTM kan, media kerajaan, kalau kita nak mengejar kepantasan berbanding media sosial, ada kalanya kita mungkin tewas. So kita cuba brandingkan kita adalah media yang sahih dan media yang tepat. Apa maksudnya? Kalau orang lain dah tengok berita kat tempat lain, mungkin mereka ragu-ragu, mereka akan go to RTM. Sekejap kita tengok, RTM ada tak cerita ni? Kalau RTM ada, maka sah, benda tu tepat. So kita brandingkan sebagai media yang berbentuk checking lah. Itu yang berlaku. Sebab tu tagline kita orang pun yang sahih hanya di RTM. Then itu bila kita orang buat survey pun itu betul. Maksudnya kalau pantas kebanyakannya kita bukan di RTM lah. Tapi sekarang kita dah go to pantas jugalah. Cuma kalau netizen buat viral dan sebagainya, maka orang akan go to website RTM, go to TikTok RTM, go to untuk tengok ada tak berita tu. Kalau RTM keluar berita tu, maksudnya confirm benda tu dah sah. So kalau Dila tanya saya tadi untuk PRU ke-14, memanglah
pengalaman PRU ni kan Dila, sejak baby kat sana. Dila lah ni panggil. Komit. Ada apa dah? Cuba go. Okay, go. Minat dia siapa? Didi ni. Okay. Okay. Okay, go. Thank you. Sorry guys. Alah budak ni. Tak apa. Kat mana tadi? PRU. PRU kan sebagai contoh, bila kita buat siaran langsung keputusan PRU, Cik Goyom kan, kadang-kadang kan kita memang dah dapat dah keputusan tu, Cik Goyom. Kita daripada saluran pusat mengundi sampailah ke pusat penjumlahan undi, sampailah ke tim kami yang akan analyse proses tu. Kadang-kadang kita dah dapat dah benda tu. Cuma kita punya prinsipnya selagi tidak diumumkan oleh SPR, kita tak boleh declare. Tapi rakan-rakan kita di media-media swasta sebagai contoh, mereka sangat mementingkan kepantasan sebab netizen nak tahu benda tu dengan pantas. So daripada pusat mengundi, apa yang dikira di sana terus dipaparkan di TV. So dia punya rally tu dia jadi laju, betul tak? Jadi sana dapat keputusan, RTM tak keluar lagi. So kadang-kadang kita nak jawab persoalan ni susah sebab memang kita punya stakeholder kita, kerajaan, apa-apa yang keluar dekat TV pasti disahkan oleh SPR dulu sebab apa yang keluar dekat pusat saluran mengundi contohnya Adila, memang keluar dekat TV swasta lah, TV. Betul, kita boleh tengok. Tapi benda tu sebenarnya ada debate lagi sebab bila keputusan keluar, dia boleh ada pengiraan semula dan dia boleh check dulu keputusan ni adakah betul semua peti undi dah sampai ke belum. So dia ada proses tu, tapi bila netizen tengok, wow, TV ni dah declare dah, dia ni menang. Sedangkan kami tak declare lagi. So pengalaman mengemudi PRU sebagai contoh, kepantasan tu kadang-kadang kita banyak kena dipersoalkan lah sebab kita nak kena tunggu kesahihan dari pihak SPR dulu. That's why kami kadang-kadang kan kalau saya bersiaran dekat TV kan, mesej banyak masuk lah. Weh Syarif, orang dah menang dah lah, kenapa kau tak umum lagi? Kadang-kadang kita macam, alamak, kita pun tahu benda tu. Cuma selagi SPR tak buat sidang media, mengumumkan benda yang tepat, so kadang-kadang kita nak kena tunggu. So tuan-tuan dan puan, so bagi saya kalau media RTM ni sebagai media rasmi, itulah cabarannya. Kita tak boleh sembrono keluarkan sesuatu laporan tanpa ia dipastikan tepat dulu dan nak memuaskan hati netizen yang memerlukan benda tu dengan cepat. So kadang-kadang kami mempunyai cabaran itulah. So that's why sekarang kalau di RTM, bilik berita kami pun kita orang dah buat style central kitchen. Central kitchen ni macam mana? Reporter yang pergi, dia kena buat proses tu untuk media sosial, dia kena buat untuk radio, dia kena buat untuk TV juga. So TV mungkin delay sikit sebab nak kena sah dulu. Tapi media sosial mungkin ada ayat-ayat yang dia boleh maklumkan dulu. Contohnya kalau dia pergi liputan apa-apa, so dia boleh bagi intro dulu, teaser dulu dekat media sosial supaya RTM tak ketinggalan. So berita yang rasminya ataupun pendetailannya kita akan masukkan kemudian. So lebih kurang macam itulah. So nak bersaing ni is not easy Adila. Nak bersaing dengan rakan-rakan media is not easy. Apatah lagi nak bersaing dengan citizen journalism. Tadi Sazrina sebut influencer. Yes. Influencer ni ngeri sebenarnya kan. Ada follower 2 juta, 4 juta dekat media sosial. Sekali dia post, semua benda tu dah orang tahu. Kalau dia post benda tu salah, esok kan dia delete je. Senang kerja kan. Influencer dia tak ada komitmen, tanggungjawab yang berbentuk besar. Jadi kalau salah mereka delete, buat permohonan maaf ke apa, settle. Tapi di media dia tak berlaku sebegitu. Kalau salah, panjang cerita lah selepas itu kan. Silap-silap jumpa Cik Koyum dekat mahkamah lepas tu. Okay, so saya tertarik dengan jawapan Tuan Syarif. Tuan Syarif cakap dalam wawancara tak boleh ada kesilapan kan? Boleh tak Tuan Syarif kongsi dengan kita orang, pernah tak Tuan Syarif buat sebarang kesilapan semasa wawancara tu? Kesilapan Kesilapan kalau dekat ATM saya, jujurnya kalau kesilapan fakta yang besar tu tak adalah, tak pernah lah untuk saya. Cuma kalau tersasul, tersalah sebut, itu biasa. Contoh kalau kita baca berita kan, Sazrina, dah tersasul kan. Dia banyak kali tersasul ketika transition tu. Contohnya PM ni dah habis, nak tukar PM. Kita dah ingat dah nama PM ni, semua dah dipanggil, dah meniti di bibir dah kan.
Sekali bila dia tukar, benda tu ada kat depan. Kadang-kadang kita tersasul kan. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dah habis dah zaman Anwar Ibrahim. Tapi kadang-kadang kita tersebut juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail. Maaf, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa tu kena lah. So dipanggil tongue twister. Kadang-kadang kita tersasul, itu normal. Tersasul tu normal. Banyak kali lah kalau tersasul tu. Cuma kalau kesilapan fakta, saya sendiri tak pernah lah. Cuma ada rakan-rakan kita di RTM yang ada berlaku beberapa kesilapan fakta dan kita perlu buat permohonan maaf secara live lah. Maksudnya editor nak kena tulis skrip baru dan penyampai berita nak kena mohon maaf. Kami memohon maaf di atas kesilapan bahan berita yang disampaikan bla 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 bla. Ada, kita kena buat permohonan maaf secara terbuka. Dia tak boleh hantar surat. Contoh sebelum ni ada kes yang ahli parlimen apa dah, mungkin story tu ada sedikit kesilapan fakta. Dan biasanya ada setengah orang okey je lah sebab dia bukan kesilapan ketara tapi mungkin maksud tu ahli parlimen membangkang ke apa kan, dia nak jadikan ini sebagai isu kan. So dia pun tulis dekat Facebook dia, RTM sila mohon maaf secara terbuka bla 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 bla. So nak tak nak kita kenalah kan. Kami di RTM memohon maaf atas kesilapan fakta dalam menyiarkan berita bla 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 bla. So habis macam itulah. Cuma kalau dia take legal action, panjang ceritalah Cik Koyong kan. Kalau dia sue di mahkamah dan sebagainya, maka benda tu akan jadi panjang. Tapi biasanya kalau kita dah minta maaf secara TV ni, benda tu dah habis di situ. Ada satu kes, saya tak boleh declare lah kes mana kan. Cuma ada contohnya, ada satu kes yang mana reporter tu dia macam mana dia fakta tu salah berkenaan dengan seorang individu ni. Lepas tu editor pula masa tu ialah berita banyak dan sebagainya, lepas benda tu on air, penyampai berita baca. Cik Koyong tahu siapa yang kena naik mahkamah? Reporter tu, editor tu dan penyampai berita. Sebab apa? Dia orang kata penyampai berita yang sampaikan. Sedangkan kita, apa yang kau tulis aku baca je kan sebab you. Tapi bila dia masuk kes mahkamah, penyampai berita tu pun dikenakan sebab you yang menyampaikan berita tu. So masa tu bukan saya, ada kawan saya lah yang penyampai berita. So dia pun first time masuk mahkamah. Ngeri dia cakap, ya Allah akbar, tak pasal-pasal dia pun kena. So tiga entiti ni kenalah. Reporter yang menulis, editor yang edit dan penyampai berita yang baca berita tu. Dah kena naik tu. So bahaya kan? Since kita tinggal lagi 2 minit saja, saya nak tanya last question lah, last soalan je lah. Macam biasa. Apa nasihat Tuan Syahri untuk especially pelajar-pelajar yang baru habis SBM kan, yang kita tahu ada fakta kata puluh-puluh ribu fail SBM apa semua tu kan, tapi diorang minat. Kita tengok budak zaman sekarang kan, influencer TikTok semua tu, tapi kita nak build diorang untuk diorang masuk dalam bidang komunikasi dengan media ni dengan saluran yang betul. Maknanya diorang boleh, kita boleh guide diorang lah untuk masuk kelas apa semua kan, instead of diorang boleh instant influencer. Itulah risau juga kan benda-benda ni semua. Saya belajar dekat UEM Master ni pun lecturer banyak cerita media ni kalau boleh bentuklah disebut sebagai social apa istilah dia kan, maksudnya rakyat yang berilmu, lebih kurang macam itulah. Ada istilah dia saya lupa. Itu cabaran untuk kita lah sebab era hari ni belajarnya tak macam dulu kan. Dulu belajar pergi kelas, dulu belajar dia ada step dia kan. Kalau you ambil PSR, PMR, SPM, masuk you baru kerja. Kalau tak habis proses tu maksudnya you tak berjaya. Sekarang tak dinafikan kalau you gagal SPM, kau you terus kerja. Kalau you kerja betul mungkin okey juga. Cuma untuk dapat ilmu tu tak lain tak bukan pendidikan tinggi tu bagi saya sangat-sangat penting. Sebab kalau dekat universiti sekarang ni pun ramai kadang-kadang yang frust, that's why ramai tak sambung belajar, terus bekerja. Tapi bagi saya kalau you nak kerja biasa-biasa, okey, influencer tu luck lah kan. Kalau you dapat follower yang banyak mungkin okey. Tapi dalam bidang profesional it's not easy bidang-bidang profesional bidang kerajaan ke ataupun swasta yang you ada qualification yang berbentuk profesional, you tak boleh sembrono dapat result yang rendah, you tak boleh mohon macam tu. That's why result yang bagus ni sebenarnya dia untuk orang sebut sebagai tiket. Bila you dapat tiket, you pergi interview dan akhirnya performance you dekat universiti lah. So sambung belajar ni sangat penting lah. Less than 1 minute, oh my god. So sambung belajar ni sangat penting. So saya ucapkan terima kasih lah kepada semua dan saya doakan semua maju jaya. Ada rezeki kita jumpa dekat luar nantilah insyaAllah. Thank you so much for your time. Thank you so much, Tuan. Thank you so much. Harap-harap membantu kalau ada soalan-soalan. Yes. Very much. Asalkan membantu.
Ya. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you, thank you. Okay. Semoga berjaya dengan cemerlang semuanya. Oh, Nanti jangan terima lupa kasih. sambung master dan PhD pula. Yes, Oh, of course. insyaAllah. InsyaAllah. Okay, dah habis masa dah. Alamak, itulah stop. Okay. Alright. Have a really good day, Tuan Syaril. Alright. Thank you semua. Selamat Selamat Raya Haji semua. Thank you. Selamat Advance. Raya. Alright.